Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. 425 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi satu operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia di kawasan Pangsapuri, Taman Bukit Ceras malam tadi. Operasi dilaksana susulan aduan penduduk berhubung kehadiran terlalu ramai pendatang asing yang mengganggu kawasan perumahan berkenaan. Operasi dengan kekuatan anggota seramai 80 orang itu bermula kira-kira pukul 1 pagi diketuai Pengarah Imigresen Kuala Lumpur Syamsul Badrin Moshin. Dalam operasi ini seramai lebih kurang 600 orang telah diperiksa dan daripada 600 orang itu seramai 425 orang telah ditahan. Pecahan adalah terdiri daripada warga Myanmar, Indonesia, Filipin, Pakistan, Bangladesh, Kemboja dan Nepal. Dan yang paling ramai adalah daripada Bangladesh seramai 252 orang dan diikuti oleh daripada Myanmar seramai 108 orang. Tangkapan ini juga melibatkan seramai 371 orang lelaki dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan 53 orang perempuan wanita dewasa. Semasa operasi berkenaan, terdapat pendatang asing bertindak agresif dengan membaling botol kepada pegawai imigresen semasa proses salingan tahanan. Malah ada yang bertindak melarikan diri, menyuruk di dalam tong sampah dan almari. Kesemua pendatang asing yang ditahan berusia lingkungan 8 hingga 54 tahun dan akan dibawa ke depo imigresen Bukit Jalil untuk tindakan selanjutnya. Perak mengambil langkah berjaga-jaga susulan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dikesan di beberapa daerah di negeri berkenaan. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 45 murid sekolah rendah di negeri itu dilapor dijangkiti sejak bulan lalu. Beberapa kelas prasekolah dan sekolah rendah diarah tutup oleh pejabat kesihatan daerah selama 10 hari bagi memendung penularannya. Biasalah HMD ni dia adalah satu penyakit yang berjangkit yang perlu dibuat kawalan lebih awal. Mungkin pihak sekolah perlu memastikan pelajar yang nak hadir sekolah ni memang tidak ada gejala-gejala HFMD itu. Kerana kalau ada dia akan mudah berjangkit kerana dia adalah virus yang dibuat oleh satu jenis yang boleh merebak. Daerah Kinta Selatan merekodkan kes tertinggi dengan 18 kes diikuti Kinta Utara 9, Kerian 8, Mualim 6 manakala Larut Matang dan Selama pula 4 kes. Program jualan ramah akan dilaksanakan 2 kali sebulan di 640 Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara bermula bulan ini. Pelaksanaan itu susulan peruntukan tambahan sebanyak RM50 juta yang diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN seperti yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 30 Julai lepas. Jadi 640 DUN seluruh negara sasarannya 6,400 2 kali setahun. Ya, 5 bulan. 5 kali 2 kali 640 6,400 kali di 6,400 lokasi. InsyaAllah sampai hujung tahun. Di kedai cari rakyat tu akan pergi cari lokasi di 6,400 lokasi. Katanya lagi sejak program jualan rahmah mula diperkenalkan pada awal Januari lalu, sebanyak 1,193 lokasi terlibat dengan jualan rahmah di seluruh negara dengan rekod jualan RM50 juta. Beliau terdahulu merasmikan Karnival Rahmah peringkat negeri Kelantan. Kurikulum sedia ada akan diperkasa bagi menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran sains dan matematik. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi MUSTI telah memberikan komitmen yang baik bersama Kementerian Pendidikan KPM dalam mengangkat kembali bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM.
Kita ambil pandangan itu sebagai satu cabaran untuk KPM dan sebenarnya kita pun telah menetapkan hala tuju STEM untuk KPM dan kita telah ambil beberapa intervensi, program buat intervensi dan juga inisiatif-inisiatif khususnya bersama Kementerian Sains dan Teknologi juga. Jadi insya-Allah dari semasa ke semasa saya ingat hala tuju STEM ini kita akan kukuhkan lagi. Kita juga perlukan lebih banyak lagi pelibatan daripada semua komuniti. Input-input dan juga komitmen daripada ibu bapa khususnya untuk mendorong anak-anak untuk meminati STEM juga. Beliau mengulas cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya satu pendekatan baharu dirangka KPM bagi menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran sains dan matematik. Kajian terbaru KPM mendapati minat pelajar terhadap sains dan matematik menunjukkan penurunan. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengingatkan agensi penguatkuasaan di Pahang supaya tidak mengambil rasuah dan sentiasa menjaga integriti mereka. Baginda bertitah agensi terbabit perlu menjalankan penguatkuasaan bersungguh-sungguh selain bertindak tegas termasuk dalam usaha memastikan alam sekitar, flora dan fauna di Pahang sentiasa terjaga. Titah baginda lagi, mereka tidak perlu bimbang kerana baginda sentiasa bersama-sama mereka. Jika ada yang jual nama, sembahkan kepada saya. Tiada yang kebal daripada undang-undang. Yang salah tetap salah, tidak kira kerabat, orang politik maupun rakyat jelata. Hadirin sekalian, saya juga nak bertegas kepada semua ahli kerabat, segala projek berbentuk usaha sama dengan kerabat negeri lain mesti mendapat perkenan saya terlebih dahulu. Baginda bertitah demikian semasa menyampaikan titah diraja pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang bersempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-64 Sultan Pahang yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis santapan selepas istiadat pengurniaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau cuba bersikap adil kepada semua negeri termasuk membawa lebih banyak pelaburan ke seluruh negara. Beliau yang juga Menteri Kewangan menegaskan tidak akan mengabaikan mana-mana negeri dalam soal pelaburan asing. Ketika berucap pada ceramah Mega Jelajah Perpaduan Madani Kedah malam tadi, Datuk Seri Anwar berkata beliau berusaha membawa pelaburan lebih besar ke negeri itu. Saya bawa untuk apa? Saya dapat komisen. Bagi Kak Izzah 10%, bagi Kak Nuriza 5%. Tak. Saya bawa dia, bawa ke kuliah high-tech. Jangan duk perasan kuliah high-tech itu persekutuan punya. Yang bawa hari sekadar persekutuan. Bulan sudah, 2 bulan sudah. Dia main jumpa saya dengan Tunku Zafrul. Bincang, nak labur tak labur. 3 hari sudah mesyuarat di Jerman. Buat keputusan labur di Malaysia. 30 bilion. Kira-kira 5,000 orang hadir pada majlis yang diadakan di Padang Pasar Malam Kedah Kupang itu. Ceramah mega itu turut disertai oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Barisan Kepimpinan PH. Saya serahkan kepada rakyat. Calon Pakatan Harapan N29 Datuk Keramat Jagdeep Singh Dio berkata, beliau sentiasa meletakkan usaha yang tinggi dan tidak ambil mudah ketika berkempen. Bagaimanapun jelasnya rakyat berhak untuk memilih calon terbaik untuk memajukan kawasan mereka. Menurut beliau, pengalaman 3 penggal menyandang kawasan itu menjadikannya lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan tersebut. Saya dilahirkan dalam keluarga mendiang Karpal Singh. So dalam darah saya, dalam darah mereka, semua ada semangat itu dan kita akan buat yang perlu dan lawan untuk rakyat dan warga Pulau Pinang dan juga seluruh negara. Semangat yang diberi oleh arwah mendiang saya
bapa saya yang selalu rendah diri apabila ada kempen dan kita selalu tidak boleh ambil ringan. Selalu mau buat kerja keras. Itu pelajaran yang saya dapat daripada dia. Sementara itu, calon muka baru di N33 Sri Tanjung, Dr. Rajasegaran Gunasegaran, mahu menambah baik infrastruktur di kawasan pasar di Port Dickson khususnya serta mewujudkan peluang pekerjaan bagi golongan muda sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat. Pembaruan apa yang saya dapat isu itu adalah pasar dekat Port Dickson. Dia punya infrastruktur, dia punya longkang. Kita akan naik tarafkan dia punya infrastruktur dengan mewujudkan peluang pekerjaan untuk anak muda. Beliau berharap pengundi dapat menilai dan memilih calon yang tepat agar kesejahteraan serta ekonomi penduduk setempat dapat ditingkatkan. Calon N45 Galas Syahbudin Hashim pula memanfaatkan cuti hujung minggu di Kelantan dengan menyantuni anak muda. Beliau mengambil pendekatan menggerakkan aktiviti sukan di kawasan yang ditandingi. Aktiviti bermula dengan turun padang menyertai sukan komuniti bola tampar anjuran Kami Anak Felda. Beliau ambil peluang beramah mesra dengan pasukan yang bertanding di samping memberi kata-kata semangat kepada anak-anak belia untuk terus bergiat dalam bidang sukan. Syahbudin turut menyertai sukan komuniti bagi orang asli di Kuala Betis. Wakil rakyat yang terpilih dalam PRU DUN ke-15 diharap terus cakna tentang kepentingan dan keperluan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Itu harapan masyarakat orang asli di Pos Pulat Gua Musang, Kelantan. Harapan saya ialah pada orang kata segi pembangunan dan kemajuan dan lain-lain lagi lah. Kemudahan yang paling asas sekali ialah jalan. Jalan sekarang memang tidak terurus lah sebab batu berlubang-lubang. Jadi harapan saya yang utama sekali jalan. Jalan lebih baik lah. Lebih baik daripada sekarang. Yang kedua segi orang kata macam klinik desa lah, kita perlu lah. Saya berpuas hati di segi pergabungan, di segi tentang masalah kita di sini rumah, kadang-kadang rumah tak apa puas hati. Kadang-kadang saya punya rumah pun bila hujan turun dapur tak boleh duduk nak masak, tak boleh. Hujan habis, tiris. Itu tak puas hati. Kalau boleh pihak YB apa ke pihak kerajaan, kalau boleh ya mari kenal kita punya tempat, lokasi. Itu yang penting, kita rumah lah tak puas hati, termasuk jalan. Don Nenggiri menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon BN yang merupakan penyandang Aziz Yusof dan Muhammad Azizi Abu Naim daripada PAS. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bekerjasama dengan salah satu badan bukan kerajaan NGO di New Zealand bagi membendung ajaran sesat Si Hulk daripada terus menular di negara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kerjasama itu adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan umat Islam di New Zealand terjebak dengan ajaran yang menyeleweng akidah itu. Cuma di pihak kita dalam kemampuan yang kita boleh buat sekarang ni, kita nak pastikan ajaran tadi tu tak disebarkan di New Zealand, tempat Dewan ni sekarang berada di sana, kan? So jadi apa yang kita buat kerjasama dengan NGO di sana yang agak besar, dan kita harapkan dengan hubungan kerjasama itu maklumat berkaitan dengan ajaran sihat ni dapat disampaikan kepada orang Islam di sana sebagai satu maklumat untuk mereka ni berjaga-jaga dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Katanya lagi, kumpulan itu telah memohon perlindungan suaka di New Zealand namun ditolak oleh kerajaan negara itu atas sebab penganiayaan terhadap agama.
Setakat ini, pihak polis telah mendapatkan khidmat Interpol bagi mengesan lokasi pengasas dan pengikut ajaran tersebut. Berdasarkan laporan media, dianggarkan 150 pengikut ajaran sesat Sihalk kini berada di New Zealand bersama-sama dengan ketua ajaran itu, Suhaini Muhammad. Satu daerah, satu pusat internet digital PADI. Beberapa lagi kemudahan itu bakal dibangunkan di Kedah sebagai tambahan kepada 77 PADI sedia ada bagi membantu rakyat, khususnya golongan usahawan. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Menjadi wadah bagi menjana pendapatan, kewujudan PADI di Kedah banyak memberi manfaat bagi mereka yang ingin mengembangkan perniagaan masing-masing. Ini diakui sendiri para usahawan yang menggunakan kemudahan disediakan untuk mempelajari selok-belok perniagaan dan platform untuk memasarkan produk masing-masing. Sebelum kenal PADI dulu, jualan tu dalam bawah pendapatan saya, bawah pada 1,000 macam tu lah, untuk jualan dekat kampung aja, untuk income daripada orang-orang kampung, kenalan kecil-kecilan. Lepas tu lepas pada saya kenal PADI, saya dah buat untuk perniagaan dalam platform Shopee. Peningkatan pendapatan tu dalam 3,000, 4,000, pernah juga meningkat sampai 9,000 masa COVID itu. Alhamdulillah. Sebelum PADI ni kita tak dapat, hanya pendapatan kita kurang sikit lah. Jadi apabila kita masuk PADI ni, dia punya pendapatannya luas. Jadi sekurang-kurangnya orang kata dalam daerah, tambah lagi daerah kan, memang PADI ni peranan penting lah untuk kita belajar benda-benda yang kita tak tahu. Contoh dia macam itulah, TikTok, online, apa semua, PADI lah yang bagi pengajaran. Latihan keusahawanan yang disediakan merangkumi aspek pemasaran dan periklanan selain perniagaan dalam talian. Juga kaedah pembungkusan, membuat iklan yang sesuai dan membantu mereka membuat video produk. Untuk di Kedah, kita ada lagi, kita kena pasti ada 4 lagi PADI yang bakal kita buat atau bangunkan lah di negeri Kedah. Jadi Yang Berhormat Menteri pun minta kita pastikan bahawa setiap daerah di Kedah ini mempunyai sekurang-kurangnya 1 PADI. Di setiap PADI terdapat ikon usahawan yang dibimbing dan dididik sehingga mereka berjaya. Latihan disediakan dan diajar oleh mereka yang berpengalaman yang boleh dimanfaat para usahawan. Fokus PADI tertumpu kepada usaha memberi penekanan penjanaan pendapatan serta membantu meningkatkan ekonomi rakyat melalui sistem e-dagang. Ia melalui kerjasama strategik antara beberapa agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Justru program transformasi digital antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Fakhrul Razi Ismail, RTM. Brigad Pertama Infanteri Malaysia yang menjadi tempat lahirnya prajurit negara ini menyambut Jubli Intan Hari Ulang Tahun ke-75 dengan pelbagai pengisian program. Panglima Brigad Pertama Infanteri Malaysia, Brigad Jeneral Muhammad Nurlizam Syamsuddin berkata, sambutan cukup istimewa kerana kebanyakan panglima lahir daripada pasukan berkenaan. Panglima-panglima tentera darat dan juga panglima-panglima Angkatan Tentera kebanyakannya berasal daripada satu brigad. Jadi itu yang kami amat berbangga kerana tempat lahirnya prajurit di sini. Selain daripada itu juga, dengan lahirnya program sebegini, kita akan mendidik lebih ramai, kita akan menggalakkan lebih ramai rakyat-rakyat kita, khasnya guru-guru ataupun murid-murid yang berbangsa India dan juga berbangsa Cina menyertai khasnya askar wataniah.
Katanya lagi pihaknya akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS melaksanakan pameran ketenteraan di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK aliran China dan India bagi menarik minat bukan Melayu menyertai pasukan tentera. 101 graduan cemerlang diraikan Yayasan Bank Rakyat YBR pada Majlis Kecemerlangan Akademik 2022. Graduan lepasan ijazah sarjana muda dan sarjana institusi pengajian tinggi IPT seluruh negara masing-masing menerima RM1,000 dan sijil sebagai penghargaan atas kejayaan menamatkan pengajian dengan keputusan PNGK 3.50 ke atas. Gembiralah sebab saya punya penghargaan akademik ni dihargai oleh Yayasan Bank Rakyat, dan lepas ni dengan bantuan yang Yayasan Bank Rakyat beri ni, saya akan gunakan peluang yang terbaiklah supaya saya dapat mungkin melanjutkan pelajaran di level PhD, ataupun saya akan terus carikan terus bekerja. Bagi saya sangat berat hatilah bila saya tengok diorang terpaksa gunakan servis diorang. Oleh itu Yayasan Bank Rakyat telah meringankan beban tersebut. Terima kasih. Saya emosional juga tengok mereka, because saya tahu diorang ni datang daripada keluarga yang tidak mungkin tidak berkemampuan bila meneruskan dengan pengajian mereka. Jadi ini satu hari yang amat menggembirakan, dan saya bersyukurlah sebab kita dapat bersama-sama pada hari ini. Pada majlis sama, 25 pelajar cemerlang matrikulasi tajaan biasiswa YBR dalam kalangan B40 menerima komputer riba untuk melanjutkan pengajian ke peringkat IPT. Lapan maut manakala 4 lagi cedera apabila sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah truk pickup di persimpangan kereta api di wilayah timur Cha Chong So pada Jumaat. State Railway of Thailand SRT dalam satu kenyataan berkata mangsa maut 5 lelaki dan 3 wanita berusia antara 18 dan 64 tahun. Mangsa cedera 4 lelaki berusia antara 20 hingga 26 tahun dengan seorang daripadanya kritikal. Truk pikap berkenaan membawa sekumpulan pekerja dari Wad Buaroy di daerah Lat Krabang, Bangkok ke sebuah kawasan ternakan ikan di Klong Udom, Cholachon. Menurut kenyataan SRT, pemandu pikap melihat train semakin dekat dan beliau memperlahankan kelajuan. Bagaimanapun beliau didesak oleh penumpang untuk meneruskan perjalanan. Seorang mangsa yang terselamat, beliau melompat keluar daripada kenderaan selepas menyedari kenderaan tersebut akan gagal melepasi landasan tepat pada masanya. SRT telah mengambil langkah untuk meningkatkan tahap keselamatan termasuk memasang papan tanda di persimpangan kereta api. Lebuh Raya Lingkaran Ketiga Phnom Penh yang dibina oleh syarikat Cina dibuka secara rasmi kepada lalu lintas. Perdana Menteri Kemboja Hun Sen dalam ucapannya pada majlis perasmian menzahirkan penghargaan atas bantuan yang dihulurkan rakyat dan kerajaan Cina. Lingkaran ketiga itu bersambung dengan Lebuh Raya Phnom Penh Sihanouk Ville serta Lebuh Raya Phnom Penh Bevet yang sedang dalam pembinaan. Pembinaan Lebuh Raya berkenaan akan mengurangkan kesesakan lalu lintas di Phnom Penh dan di seluruh negara. Dibina oleh Shanghai Construction Group SCG, projek bermula pada Mac 2019 dan berakhir pada Jun 2023. Lingkaran ketiga sepanjang sekitar 53 km itu mempunyai 4 lorong kenderaan dan 2 lorong motosikal. Inisiatif Rakan Muda akan diperkasakan semula dengan objektif untuk menjadi platform pengisian masa berkualiti dan penyatuan perpaduan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, kementerian itu akan memastikan setiap program Rakan Muda berkembang secara organik di setiap daerah dan negeri. Sepanjang minggu ni, di Selangor ada, di Kedah ada,
di Perak ada dan beberapa negeri lain juga. Boleh cek dalam social media, kita dah keluarkan jadual untuk rakan muda minggu ni. Kalau tak ada siapa yang nak pergi, tak ada nak keluar rumah tapi nak sertai program rakan muda pun boleh. Ada satu program online nama dia Canva Editing Skills. Saya nak galakkan lebih ramai juga, bukan sekadar jadi peserta tapi at the same time timba pengalaman dan kemudian ni cuba untuk laksanakan pula program-program ini supaya kita bukan saja isi masa lampang dengan menyertai sebagai peserta tapi kita timba ilmu. Beliau terdahulu menjadi tetamu dalam program bicara naratif di Angkasa Puri Kota Media. Terengganu FC meraih bekalan selesa pada pertemuan pertama berhadapan Kuala Lumpur Rovers FC dengan kemenangan 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Penyerang kelahiran Croatia Ivan Mahmud muncul wira dengan hat-trick sekaligus menerajui penjaring gol terbanyak Piala Malaysia musim ini. Cari ruang untuk melakukan percubaan. Peluang Ivan. Mahmud bijak memanfaatkan kelalaian benteng pertahanan KL Rover yang tidak mengawalnya di hadapan pintu gawang untuk mudah melepaskan rembatan dengan kaki kiri pada minit ke-18. Ivan Mahmud memastikan TFC meraih bekalan selesa memasuki babak rehat dengan gol kedua di penghujung babak pertama. Penjaga gawang KL Rover Amirul Ikhwan sekali lagi melihat gawangnya bolos pada minit ke-51 dengan gol ketiga Engku Muhammad Nur Syakir hasil umpanan Sony Norde. Ivan Mahmud menutup malam gemilang buat sang penyu dengan hat-trick pada minit ke-67. Aksi timbal balik kedua-dua pasukan akan berlangsung pada 18 Ogos depan di Stadium Nizam Zainal Abidin, Gombada. Saingan Piala TNB 2023, pasukan sekolah sukan Tunku Ismail SSTMI Thunderbolts menunjukkan taring apabila berjaya menumpaskan pasukan PHS MSNS SSMS Sabah. Perlawanan di Stadium Hoki Nasional itu menyaksikan pasukan SSTMI menang selesa 8-0. Pasukan di bawah kendalian Wan Roslan Wan Abdul Rahman menampilkan corak permainan cemerlang. Penyerang Azimuddin Syakir Kamaruddin menjadi penyumbang utama apabila berjaya menjaringkan 3 gol pada minit ke-3, 16 dan 52. Pada minit ke-14, Muhammad Irfan Nasir menjaringkan gol melalui pukulan padang. Muhammad Haikal Muhammad Isyam pula menjaringkan 2 gol melalui pukulan padang pada minit ke-17 dan 39. Serangan diteruskan lagi dengan jaringan oleh Muhammad Syazwan Muhammad Syamsul pada minit ke-38. Pada babak akhir, pasukan SSTMI terus menyumbat gol melalui pukulan sudut penalti oleh Muhammad Nabil Irfan Muhammad Yusof. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.